الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, saya sampai ke sini buat kali yang ketiga. Program yang pertama ketika mana kita ingin memulakan kelas pengajian, seingat saya dalam rancangan mengkaji kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Tapi perkara tersebut sudah lama berlalu. Yang kedua, saya datang bersama dengan teman dan sahabat saya, Al-Fadil Ustaz Hisham Radhi. Kita adakan di sini kursus jenazah, disambut baik oleh ahli jawatankuasa masjid dan penduduk setempat. Dan ini kali yang ketiga, dalam keadaan tidak diberi sebarang topik khusus. Kata mereka bedal saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekadar muhasabah ringkas pada malam ini dalam kelewatan dan juga waktu yang singkat, saya menyeru diri saya dan para sahabat semua agar menilai kembali kepentingan ilmu, menilai kembali kewajipan kita sebagai penuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita banyak berhimpun, perhimpunan agung, perhimpunan sempena raya, perhimpunan sempena puasa, perhimpunan malam Jumaat, perhimpunan kenduri, perhimpunan program sambutan Ma'al Hijrah, Maulidur Rasul, semuanya berbentuk perhimpunan. Tetapi bilakah masanya kita berhimpun untuk ilmu, untuk sesuatu yang sangat bermanfaat di hari kemudian, di mana dengan ilmu tersebut mampu membantu kita untuk beramal, mampu membantu kita untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Kita berhimpun selepas maghrib di masjid-masjid, di surau-surau, duduk dan mendengar kelas-kelas pengajian ilmu yang disampaikan. Akan tetapi, sejauh manakah
kita berusaha untuk menghasilkan ilmu. Mendengar kelas pengajian ilmu ni banyak orang dengar. Ada saja kelas dia pergi duduk menengung dalam kelas, duduk dengar dalam kelas. Tetapi usaha untuk menghasilkan ilmu, yakni ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk ahli keluarganya secara khusus. Di mana usaha-usaha tersebut? Apatah lagi pada hari ini apabila ilmu mula dipisahkan dengan kehidupan manusia. Ilmu diletakkan pada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Ilmu diletak di sekolah, ilmu diletak di universiti, ilmu terletak dalam perpustakaan, ilmu terletak pada kuliah maghrib. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini sebenarnya satu kejayaan golongan-golongan kufar, di mana mereka berusaha untuk memisahkan ilmu daripada kehidupan manusia. Mereka cuba memisahkan Islam daripada kehidupan manusia. Tuan-tuan, agama kita bukan berasaskan cerita dongeng. Agama kita bukan berasaskan cerita Pak Pandiak, Mak Mandiak. Agama kita berasaskan ilmu, fakta, nas. Itu agama kita. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Islam merujuk kepada perkataan al-Islam, alif lam di situ, al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah, bahasa apa al-ahdiyah? Merujuk kepada ciri-ciri tertentu. Sebab itu ramai orang bernama Muslim tapi bukan Muslim pun. Kalau orang Indon dia panggil Muslim KTP. Muslim KTP ni Muslim atas kad ya. Atas kad saja. Bukan Muslim yang sebenar-benar Muslim. Sebab itu bila saya sembang dengan seorang sahabat kita, anak ayahanda kita lah, bila disebut pasal di barat, di Eropah pada hari ini tertubuhnya satu institusi yang masyhur, yang terkenal, Islamic Center di Oxford. Oxford ni kenal habis, terkenal seluruh dunia, terkenal. Mereka menghabiskan berbilion-bilion, bilion-bilion, banyak mana bilion kita tak tahulah, tapi banyaklah wang yang dihabiskan untuk menubuhkan institusi seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahkan badan-badan tertentu, bahkan secara umumnya kerajaan kita pun ada sumbangannya dalam menubuhkan institusi tersebut. Walau bagaimanapun perkara yang perlu kita semua sedari, ilmu ini, ilmu syariat ini, manba' dia panggil manba'ul ilm, tempat keluar ilmu. Di MU kan, di Barcelona, di UK, di Eropah, kita tak kata di sana tak ada ilmu. Tidak. Kita nak habaq di sini, tempat keluar ilmu adalah tempat keluar daripadanya wahyu. Makkah dan Madinah, ataupun secara umumnya tanah Arab secara umumnya,
para nabi, para rasul. Memang kita tak nafikan ada nabi bukan daripada keturunan Arab, dan ada nabi daripada keturunan Arab, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Arab, dan Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Cuma oleh kerana kita dipengaruhi dengan kejelekan sikap sebahagian daripada orang Arab, perangai hudud, di mana kita melihat pada hari ini orang Mak Saleh ni dari sudut akhlak dia, sikap dia, amanah dia, kebersihan dia, sikap suka tolong, suka membantu, menyebabkan kita lupa akan pegangan akidahnya. Kita melihat kepada Arab, akhlaknya yang huduh, yang tak elok, malahnya dan sebagainya. Bukan kata semua, sebahagian yang kita tengok, sebab tu pun yang masyhur pun, menyebabkan kita juga lupa pegangan akidahnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan kata tak elok kita pergi buka Islamic Center di Oxford. Satu perkara yang kita perlu bimbang dan kita perlu berhati-hati, kita tak ingin golongan-golongan kufar memanfaatkan institusi seperti itu untuk mempromosikan akidah liberal mereka, untuk mempromosikan akidah plural mereka, untuk mempromosikan akidah Freemason mereka. Sebab apabila institusi-institusi seperti itu mengeluarkan kenyataan-kenyataan tentang Islam, oh ini Islamic Center Oxford, padahal universiti-universiti di Timur Tengah telah bercakap, berhujah tentangnya puluh tahun yang lalu, berbahas tentangnya puluh tahun yang lalu. Bukan kita tak meletakkan kepercayaan, tak. Tapi kita kena pantau agar sebahagian daripada golongan-golongan yang anti-Islam tidak mengambil kesempatan. Jadi dalam keadaan seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang-orang yang anti-Islam ada perancangannya. Kita pun ada perancangan kita, cuma lembab lagu tu. Lembab, lembek, loy, kata mandom. Menyebabkan banyak perancangan-perancangan yang kita boleh buat, tapi kita tak buat. Kita boleh fikirkan, tapi kurang usaha untuk memikirkannya. Kita lebih seronok tenggelam dalam membahaskan kononnya isu-isu semasa, hal-hal semasa yang berkaitan dengan politik. Lebih seronok tenggelam dalam perkara-perkara seperti itu daripada tenggelam dalam lautan ilmu. Sebab itu kembali kepada perkataan saya di awal-awal tadi, di mana usaha kita untuk menghasilkan ilmu? Seolah-olah kita pada hari ini telah meletakkan ilmu itu hanya